Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia diberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Diberikan kita nikmat kesihatan, diberikan kita masa yang lapang. Diberikan kita rezeki yang mana kita tak sangka-sangkakan. Semua ini yang Allah berikan tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala meminta semua orang yang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Baik. Pada hari ini insya-Allah saya akan baca kitab Qawaidul Arba' ataupun kitab yang mana dikongsikan atau ditulis yang mana syarah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menceritakan tentang tauhid. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa ay yaj'alaka mimman idza a'ta asyakar wa idza ibtala sabar وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة. طيب. Di sini dia minta penulis tersebut dia mendoakan kepada yang membaca kitab ini. Ini termasuk satu benda yang baik yang mana kita boleh ikut. Apabila kita menulis kitab, kita doa kepada pembaca-pembaca. Meminta semoga Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arshil Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, memberikan kita perlindungan di dunia dan di akhirat, wa ja'alaka mubarakan aina ma kunt, dan memberikan kita keberkatan di mana kita berada. Perlindungan di dunia dan akhirat, perlindungan sama ada sakit, perlindungan segi bala yang bala-bala seperti bala sakit, bencana alam dan sebagainya. Kemudian memberi keberkatan di mana kita berada. Keberkatan ni tuan-tuan, keberkatan ni tak semestinya orang nampak tu kaya, tak? Kadang-kadang orang susah pun makan nasi sepinggan nasi putih saja pun, kalau Allah Subhanahu taala memberi keberkatan cukup baginya. Tetapi kalau dia makan nasi bukan mewah, tapi dia tidak ada keberkatan, tidak ada kenikmatan baginya. Wa ayja'alaka mimman idza a'tiya syakar. Dan menjadikan kamu golongan-golongan apabila diberi bersyukur. Kemudian apabila diuji, kamu sabar. Dan apabila kamu melakukan dosa, kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut fa inna haula unwan sa'adah. Maka tiga benda ini golongan-golongan ataupun jenis-jenis kejayaan. Okey, disebutkan tiga benda. Apabila diberi, bersyukur. Yang kedua, apabila diuji, bersabar. Yang ketiga, apabila melakukan dosa, yang mana semua orang melakukan dosa, mereka meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Kita kalau bagi ke orang, kita kalau bagi, alah bulan puasa orang duk pakat bagi apa? Bagi bubuk lambuk. Dulu sakala pun orang nak bagi jarang dah. Sebab apa? PKP. Tapi ada juga orang memberi. Kemudian dia kata apa? Terima kasih. Itu tanda bersyukurnya ke atas manusia. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dari segi ucapan, perbuatan, i'tiqad, kita kena ada. Bukan bersyukur hanya sekadar di lisan. Contoh kalau orang bagi ataupun Allah SWT memberikan dia rezeki, dia kata alhamdulillah saja, tapi dia tak semayang, tak boleh. Ataupun dia semayang,
dia mengatakan alhamdulillah, tapi dia ni ada melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu taala, riak dan sebagainya. Tak boleh. Bersyukur diikuti dengan 3 perkara. Hati, amal berjawarih, perbuatan kita, kemudian dengan lisan kita. Lisan kita kata alhamdulillah. Kemudian kita di hati kita apa yang Allah bagi kat kita ni, tambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah makin meningkat, bukan makin turun. Kemudian amalan kita tu buat lepas makan sedap, Allah bagi kemewahan, kereta canggih, telefon canggih, kereta nak pergi semayang ke, telefon buat cari benda-benda yang elok, pembahasan ataupun mengaji, mendengar kuliah, mendengar perlis mengaji. Ini tanda manusia bersyukur. Tapi kalau dia dapat semua apa yang dia nak, Allah SWT memberikan kepadanya, dia makin jauh, ini tidak bersyukur tetapi kufur. Yang mana orang yang berkufur akan Allah SWT akan tarik balik nikmat tersebut. Seperti mana firman Allah, kalau kita faham ayat tersebut dengan secara terbalik. Okey. Bukan baca terbalik, no. Faham secara sebaliknya. Okey. Allah SWT kata apa? Allah SWT, bersyukurlah kamu kepada Allah, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, Allah SWT akan tambah. Jika kita faham sebalik ayat ini, jika kamu kufur, tidak bersyukur, sombong, bangga diri, maka Allah SWT bukan akan tambah, tapi akan kurangkan. Allah akan tarik balik. Wala in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang faham secara zahir. Jika kita bersyukur, Allah SWT akan tambah. Tetapi bila kita kufur, tidak bersyukur, sombong dan sebagainya, Allah SWT akan tarik balik. Yang pertama. Kemudian dia kata apabila diuji, bersabar. Diuji. Ujian ni macam-macam, tuan. Ujian ni imma ujian dia tentang dunia dia, imma ujian tentang agamanya. Yang paling bahaya ujian tentang agamanya. Ujian dunia nombor 2, tapi nombor pertama ujian di agamanya. Sebab tu orang kata kalau ujian dunia seperti susah, anak meninggal contohnya, pak meninggal ke apa ke, adik-beradik saudara mara yang terdekat meninggal, ataupun dia bankrupt, itu ujian dunia. Tapi kalau diuji dalam agamanya, tiba-tiba duk mengaji, duk pergi faham Syiah, kacau juga. Duk mengaji, duk jadi ahbash, kacau juga. Mengaji, duk faham, duk jadi geng mana yang duk melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, yang mereka menghiasi nampak macam bagus, tapi pada hakikat tidak bagus. Ini ujian dalam agama. Apabila diuji, kamu bersabar. Yang mana ujian tentang dunia, diuji tentang apa? Diuji kemiskinan, sakit, meninggal orang yang dia sayang, ataupun berpisah dengan dia orang yang dia sayang, ataupun berlaku benda yang dia sayang ditarik oleh Allah SWT. Maka di sini dia sabar. Sabar, tuan-tuan, bukan mudah. Sabar ini satu benda yang kalimat sabara, kalau di Yaman tu, kalau di negara Arab tu dia ada minyak sabar. Minyak sabar tu minyak warna hitam macam minyak soda tu. Tapi minyak tu kalau kita makan pahit dia tu, kira kalau makan ayam manis pun tak sabar. Dia punya pahit tu, minyak sabar warna hitam. Sehingga kan orang luka bila tak minyak sabar tu dia macam mendidih. Nak kata sakit, pahit semua ada tu. Sabar ni sama lah. Dia sakit, dia sabar, sakit hati. Pasal apa? Hati kita ni suka tiba-tiba ditarik. Kemudian waktu kita tahan sakit ni, kita tak boleh nak mencela, tak boleh kita nak komen, tak boleh kita nak apa, Allah buat jadi kena kat aku ni, tak boleh. Pasal apa? Kita kena kata alhamdulillah. Bukan mudah. Ada orang kata boleh lah kata sabar, tapi cuba rasa tengok. Tak sama, tuan-tuan. Ujian manusia tak sama. Mungkin kita diuji dengan kehilangan orang yang kita sayang. Mungkin kawan ni diuji dengan kekurangan harta. Mungkin kawan ni diuji dengan mana terhilangnya pekerjaannya ataupun pangkatnya. Atau mungkin dia diuji dengan berpisahnya dia dengan orang yang dia sayang. Mungkin dia kena pergi duduk jauh ataupun tak boleh balik. Sekarang ni raya tak boleh balik, ada orang duduk jauh. Ini ujian, musibah. Maka sabar. Sebab tu bila kita baca tentang sabar, tuan, yang mana diceritakan tentang Nabi Ayub AS, dahsyatnya dia punya sabar tu, kira Allah SWT gelar innahu awwab, sesungguhnya tu orang kembali, yang mana tak mudah kita nak sabar. Kemudian yang ketiga disebut wa idza adnaba, apabila kamu melakukan dosa,
maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada 3. Yang pertama, jika kamu diberi, kamu bersyukur. Yang kedua apabila kamu diuji, kamu bersabar. Yang ketiga, apabila kamu melakukan dosa, kamu meminta ampun. Pasal apa debuh dekat sini orang melakukan dosa, dia kata antara jenis-jenis orang yang berjaya, apabila mereka melakukan dosa, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, semua manusia, Bani Adam, pelaku dosa. Tak kira lah Perdana Menteri ke, apa-apa, pemimpin mana-mana, Datuk Wali ke, semua manusia ini berdosa. Imma dosa syirik wa imma dosa maksiat. Kalau dosa syirik, bertaubat. Jika tak taubat, tidak ampun dosanya. Maka jahannam abadan selamanya. Jika pelaku maksiat, bertaubatlah kepada Allah. Jika tak sempat bertaubat, kita mengharap rahmat Allah SWT di hari kiamat kelak. Tetapi adakah manusia melakukan dosa? Ya. Pelaku dosa maksiat, imma besar, imma kecil. Dia kata, aduh, kawan ni tak pernah buat dosa. Bohong. Semua orang ni buat dosa. Pilah tang mana, pi tang tu, pi tang ni. Mesti dia akan jatuh dalam kelembah dosa ataupun kehinaan. Kemudian bila tersebut tentang dosa, okey, kita dah tahu. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khaira khata' tawwab. Semua keturunan Adam, semua anak cucu Adam, semua cucu cicit dia semua pelaku dosa. Dan sebab baik pendosa, bertaubat. Okey. Pertama, dia meletakkan semua Bani Adam pendosa. Yang kedua, sebab baik pendosa, bertaubat. Yang kedua, tak semua orang buat. Yang pertama, pasti, yakin, confirm, 100%. Tidak ada keraguan baginya. Tidak ada manusia yang khilaf. Yang kedua, pelaku dosa, yang sebab baik pendosa, bertaubat. Ini ada yang bertaubat, ada yang tak bertaubat. Ada yang rasa diri dia tak buat dosa. Para anbiya, dia kata, ni Nabi tak buat dosa. Nabi maksum dari segi penyampaiannya. Penyampaian dia. Tetapi di sini ada khilaf. Yang mana khilaf mengatakan sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi, adakah mereka melakukan kesalahan? Ada. Tetapi kesalahan mereka tak dicela dalam penyampaian, dalam dakwahnya. Tak tercela dalam nama sebagai Rasul. Nabi Adam AS melakukan satu kesilapan, kesalahan yang mana dihukum oleh Allah SWT keluar daripada dunia. Tetapi kesilapan Nabi Adam tidak terjejas nama Nabi. Tak terjejas sebagai Nabi. Kemudian ada orang kata, tak, Nabi Adam tak buat dosa. Nabi Adam tak buat dosa. Ini semua tak bagus kata Nabi Adam buat dosa ni. Salah. Ada hadis yang mana Musa AS berdebat dengan Adam. Dia kata, engkau wahai Adam, engkau lah penyebab kami keluar pada syurga. Nabi Adam kata, itu semua takdir Allah SWT. Di sini faedah. Mengatakan manusia boleh berhujjah dengan takdir selepas dia melakukan taubat. Ini satu bab pembahasan tentang ada orang dalam akidah sunnah tidak boleh kita berhujjah dengan takdir. Tetapi di sini Nabi Adam berhujjah dengan takdir ketika berdebat dengan Musa AS. Maka di sini dibolehkan para ulama mengatakan apabila dia dah bertaubat, boleh dia berhujjah. Qadarullah, itu takdir Allah SWT. Contohnya, dia melakukan dosa, dia minum arak, dia berzina. Tiba-tiba lepas dia berubah orang yang kata, weh, hang dulu pun macam, hang pun buat lagu tu juga macam kami ya. Dulu aku buat lah ni aku dah taubat. Qadarullah masyafa'an, ini takdir Allah SWT. Boleh. Tapi kalau dia duduk tengah buat, tiba-tiba dia berhujjah dengan takdir, ini masalah. Dia tengah minum arak. Awak minum arak ni tak bagus. Takdir Allah nak buat lagu mana? Kun fayakun. Jadi kalau lagu ni tampak dia pasal apa? Allah takdir aku tampak ini masalah. Okey. Semua Bani Adam pelaku dosa. Ini sepakat. Dan semua orang lakukan. 100% jaminan. Yang kedua, sebaik-baik pendosa orang yang bertaubat. Di sini yang hak nombor 2 ni tak semua orang buat. Kalau 100 mungkin 5, mungkin 10. Bilangan tertentu Allahualam. Semua itu di tangan Allah SWT. Sebaik-baik pendosa orang yang meminta ampun kepada Allah SWT. Meminta ampun kepada Allah SWT. Kemudian dia kata apa? Fa inna haula'i thalatha unwan sa'adah. Maka 3 benda ni yang kita sebut tadi, yang kita baca tadi ni, yang mana apabila diberi bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila dia melakukan dosa dia meminta ampun kepada Allah SWT, maka semua 3 benda ni jenis-jenis orang yang berjaya.
Kalau kita nak dapat kejayaan di dunia dan di akhirat, buat 3 benda ni dulu. Apabila diberi, bersyukur. Apabila diuji, bersabar. Apabila melakukan dosa, bertaubat. Bila kita sebut tentang pelaku dosa ni, ada golongan yang mana pelaku dosa, ada yang tahu itu dosa, ada yang tidak mengetahui itu dosa. Yang tahu itu dosa, pelaku maksiat. Pelaku maksiat mengetahui itu dosa. Dia berzina, tanya dia tahu dosa? Tahu. Tahu tak kata Allah marah? Tahu. Tahu kata tak kalau hang buat dia masuk neraka? Tahu. Tahu tak kalau kita buat ni Allah murka? Tahu. Tapi pasal apa buat? Kerana lemahnya iman, kerana terikut hawa nafsu. Mereka mengetahui itu dosa. Golongan yang kedua, mereka tidak mengetahui itu dosa, bahkan mereka memuji, mereka bangga, mereka meyakini perkara itu benar. 2 golongan. Yang pertama, golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Taala, yang mana mereka melakukan kesyirikan. Bila tanya, hampa tahu tak kata hamba buat dosa? Tak, kami sembah Tuhan kami yang sebenar. Mereka meyakini mereka itu benar, tetapi mereka salah. Golongan yang kedua, pelaku ahli bidah, melakukan perkara-perkara bid'ah, yang mana Nabi SAW tak buat, mereka buat. Kalau tanya mereka, hang buat dosa ke buat pahala? Mereka kata kami buat pahala. Ini menunjukkan 2 golongan ni melakukan dosa, mereka tidak mengetahui, tidak sedar, tak sedar, duk rasa buat pahala, duk rasa buat baik, tapi pada hakikat mereka melakukan dosa, melakukan kemungkaran yang mana menyebabkan Allah SWT murka kepada mereka. Tetapi golongan pertama, pelaku maksiat, naam, melakukan dosa. Perbuatan mereka itu yang dimurkai oleh Allah SWT. Yang mana Allah cerita dalam Al-Quran. Allah kata, jangan kamu berzina, jangan kamu minum arak, jangan kamu mencuri, jangan kamu berjudi. Tetapi mereka melakukan kerana lemah imannya mereka. Tetapi mereka mengetahui mereka melakukan dosa. Sebab itu dikatakan para imam seperti Ibn Taymiyah rahimahullah, pelaku maksiat lebih mulia pada pelaku al-bidah. Kerana pelaku maksiat mengetahui dosa, pelaku bidah tidak mengetahui itu dosa. Kemudian apabila pelaku maksiat mengetahui apa yang mereka buat itu dosa, mereka ingin bertaubat kepada Allah SWT. Bila kita sebut tentang mereka ingin bertaubat kepada Allah SWT, mereka nak berubah, nak tak? Nak. Maka kita bagi jalan tu dia. Sebab tu bila kayak kita parti balik, kita tengok balik, semua manusia yang buat dosa ni kadang-kadang ada yang sedar, kadang-kadang tak sedar. Okey, kalau dia sedar, apa tugas kita? Tugas kita sebagai orang yang ada ilmu. Yang mana bukan sebab kita bagus, sebab kita ni tahu sikit. Ataupun kita ni lebih sikit ni. Bukan bagus mana pun, kita pun buat dosa lebih kurang. Tapi sebab kita tahu, okey, ada 2 orang. Yang pertama, mereka tidak mengetahui mereka melakukan dosa. Yang kedua, mereka mengetahui mereka melakukan dosa. Tugas kita yang menuntut ilmu, yang mengaji akidah, yang mengaji tauhid, yang mengenali Allah SWT Maha Pengampun. Tugas kita, balighni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Maka kita pergi pada orang yang pertama, yang mana mereka melakukan dosa, mereka tak tahu kata itu dosa. Mereka meyakini itu pahala. Bahkan mereka membela perbuatan mereka. Apa tugas kita? Tugas kita bukan pergi hukum mereka. Tugas kita pergi mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Orang kafir, mereka meyakini perbuatan mereka itu benar. Mereka meyakini perbuatan mereka itu bagus. Mereka rasa apa yang mereka buat dapat pahala. Sedangkan itu pada hakikatnya mereka melakukan dosa yang mana ia dimurkai oleh Allah SWT. Tugas kita bihabak ini salah. Syirik tak boleh. Jangan nak sembah Tuhan. Tuhan satu ya. Tapi memang hampa semua yakin Tuhan satu. Tapi macam mana nak buat ni? Kita sembah Tuhan satu dari sudut apa? Sesembahan kita. Nak sembahyang untuk Tuhan satu. Duk pakai perantaraan. Ada di kalangan orang Islam dia buat lagu tu juga. Duk pakai perantaraan juga. Nak doa minta tawasul dengan orang yang soleh. Tak ada masalah, boleh. Ya ditunjuk pada sahabat. Sunnah itu. Tetapi pada orang mati tak ada satu pun orang buat. Bahkan Aisyah nyeri yang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu an, menantu Nabi yang menikah dengan anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diceritakan jika siapa yang lukai Fatimah maka dia telah lukai hatiku. Punya sayang menantu dia. Ada berlaku konflik, tapi di antara mereka sama ada Ali atau Muawiyah penulis wahyu ataupun Aisyah isteri Nabi, mereka yang berlaku konflik di kalangan sahabat, tak ada seorang pun yang duk pi kata wahai Nabi, kami ni sahabat hang, ataupun wahai Nabi ni aku ni isteri hang, ataupun wahai Rasulullah aku ni menantu hang. Tak ada. Ataupun nampak Nabi mai kot jegil-jegil, jengui Nabi mai keluar. Tak ada.
Tetapi ada golongan-golongan di kalangan orang Islam yang mana menipu umat Islam dengan pakaiannya, dengan janggutnya, dengan serban tingginya, dengan cakap Arabnya. Orang kita kalau cakap Arab ni kira agama bagus lah. Sedangkan dia bukan bagus mana pun. Kenapa? Kadang-kadang dia bukan doa pun. Dia bukan cakap benda yang baik. Tapi kita ni dah bunyi Arab ni, Allah dia kata ni agama ni. Tengok Pak Arab Syria main tu, Palestin ke, Saudi ke, Yaman ke. Kalau main Pak Arab, ni syekh ni. Pada tengoknya, mereka naik syekh daripada kita lagi. Okey. Apabila pelaku yang mana mereka melakukan dosa, yang mereka tidak mengetahui itu dosa, tugas kita, ini golongan yang pertama ni, yang mana mereka buat dosa, mereka tak tahu kita itu dosa. Kepada orang kafir, kita dakwah mereka untuk kembali kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Kepada ahlul bidah yang di luar sana, kita sebagai orang yang mengenal sunnah, kita pergi jumpa dia, kita bawa dia mai. Kembali pada sunnah. Kita cuba berhujah, sama ada berhujah dengan lisan, ataupun berhujah dengan tulisan, ataupun berhujah dengan hati. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dengan hati. Dengan tangan apa, kita tulis lah. Tulis ni perbuatan ni tak betul apa semua. Panjang cerita. Tulis. Kita buat buku contohnya. Itu jihad ataupun amal ma'ruf nahi munkar dengan yad, tangan. Tak mampu, kita buat video, kita buat ceramah, kita cakap, kita sembang dengan orang, kita sampaikan ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini kufur, ini syirik. Tak boleh. Ini termasuk dalam mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Ada di kalangan manusia yang dia terikat nak kerja, tak boleh nak sampaikan kebenaran. Kalau aku kerja dekat Amerika ni, aku pergi abang kata Islam yang benar, aku kena buang. Ataupun dia kerja dengan mana mereka ni menyeru pada kesyirikan, ataupun tokel dia ataupun bos dia melakukan kekufuran, dia nak pergi tegur, ataupun bos dia melakukan benda yang bid'ah, dia nak pergi tegur, tak berani. Kalau dia buat lagi, dia kata kena buang kerja. Kalau dia tegur lagi, kena buang kerja. Kalau aku tulis dalam Facebook lagi, bos aku tengok lagi, kena buang kerja. Maka apa tugas dia? Dalam hati. Kemudian pelaku dosa yang pertama, kita pi dekat depa, bagi tahu dekat depa, ini yang benar, ini yang salah. Kita nak sedarkan mereka, itu salah, yang ni benar. Apabila mereka mengetahui itu salah, yang ni benar, yang ni betul, apa tugas kita? Kita bawa pi step yang kedua, iaitu kita bantu dia untuk bertaubat kepada Allah dan kekal dalam menegakkan Al-Quran dan Sunnah, kekal kembali jalan Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kekal di atas jalan yang lurus. Kita bantu dia. Kalau pelaku maksiat, mereka dah mengetahui dosa, tugas kita apa? Kita pi ajak mereka, tunjuk jalan untuk kembali. Kadang-kadang di antara mereka tak tahu nak kembali. Ada orang kata, aku dah buat dosa banyak dah, Allah tak akan ampun dosa aku. Ataupun kalau aku ampun bukan guna pun, orang bukan suka kat aku, orang semua benci aku. Ataupun kita kalau berubah macam mana pun, orang tahu dah perangai dia ni khonak, perangai buah. Kira orang kata tu, jenah kepung lah jugalah. Tapi dah kita tahu dia tak tahu jalan kembali. Apa tugas kita? Kita pergi bagi tahu kat dia, Allah SWT ni Maha Pengampun. Orang yang minta ampun ni Allah buka, bagi dia pintu taubat. Orang yang minta ampun Allah ubah dosa jadi pahala. Orang yang minta ampun Allah SWT akan mengampuni dosa walaupun sebesar-besar gunung dan sebagainya. Diceritakan dalam hadis manusia yang bunuh 100 orang, yang mana dia tak sempat buat kebaikan langsung. Tak ada nak buat baik apa, sedekah pun mayam, zikir pun tak dan. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan menuju ke tempat yang baik. Dia nak berubah, ikhlas, dia nak bertaubat dan dia menuju. Kemudian dia mati. Allah tarik dia, nyawa dia. Kemudian dia tergolong dengan golongan yang mendapat keampunan Allah SWT. Okey. Jadi kita sedarkan mereka untuk mereka mengetahui, tunjuk jalan. Ni jalan nak balik kot ni, jangan pergi kot ni. Tunjuk dia. Dah dia nampak jalan ni, jangan kita biar dia. Kita tolong usung, sorong dia, tolong bawa dia, pimpin dia sampai ke jalan yang benar. Dah sampai jalan benar, apa tugas kita pula? Kita ambil tahu pasal dia. Takut dia setahun dia bagus, 2 tahun dia bagus, lepas tu dia tak bagus. Ataupun dia baru masuk Islam, tahun ini Islam, tahun kedua Islam, tahun ketiga dia murtad, sebagainya. Kita kena bimbing dia sampai dia boleh jalan, sampai dia boleh berlari, sampai dia boleh memerangi. Dia boleh perang dengan memerangi akidah tauhid, memerangi akidah kufur, dengan ilmunya. Daripada orang tak boleh baca Quran, boleh baca Quran. Untuk orang kafir, orang yang belum masuk Islam, kita ajak depa, ni jalan yang benar, ni Islam ni yang betul ni.
Dah mereka mengenal Islam, dah mereka nak berubah, kita bawa dia masuk Islam. Lepas tu kita ajak dia baca Quran. Dah boleh baca Quran, kita ajak dia baca tentang apa, cerita pasal agama, hukum, hakam, fiqh dan sebagainya. Ajak dia tentang akidah, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Kemudian kita dah bagus, dia menghafal dan sebagainya. Kemudian dia sampaikan dakwah. Dah cakap ni, tak apa, kita lepas. Kenapa? Dia dah mampu berjalan sendiri, bahkan dia boleh tolong orang jalan pula. Tetapi bila kita tengok dia tu berjalan dah, bagus dah, bukan bermaksud kita tinggal terus. Kita kena perhati dia juga. Kadang-kadang dia pun melakukan kesalahan. Tengok dia ustaz, tak apa, bagus dah. Nak, kita kena bagi nasihat kat dia. Bayangkan da'i, wali, para masyayikh, al-imam, a'immah. Mereka semua perlukan nasihat. Bagaimana kita yang bukan ilmu pun tak ada. Kita ni orang yang mengaji pun tak boleh. Lagi banyak kita perlukan nasihat. Bukan bermaksud orang-orang yang ada ilmu ni tak payah nasihat. Bahkan mereka pun perlu kadang-kadang nasihat pun mereka nak kena juga. Kadang-kadang dia duduk bagi nasihat korang, dia pun sedap bagi kawan ni tak betul, tak betul. Kadang-kadang diri dia pun perlu orang nasihat dia. Sehingga mereka kembali kepada Allah SWT. Kemudian orang yang melakukan dosa, mereka meminta ampun kepada Allah. Dan Allah SWT akan ampunkan mereka. Dan mereka menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah SWT. Dan mereka menjadi, apabila diuji mereka bersabar. Seperti mana? Okey. 3 golongan ni, 3 benda ni kalau manusia buat, dapat kumpulkan pada satu jasad, boleh istimrar, istiqamah. Ini tanda-tanda kejayaan dia di dunia dan akhirat. Kejayaan dia. Jadi, ketika mereka melakukan, apabila diberi, mereka bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman AS. Diberi kerajaan dan sebagainya. Kemudian apabila diuji bersabar, seperti Nabi Ayub AS. Diuji dan bersabar. Apabila melakukan dosa minta ampun, seperti mana diceritakan satu orang yang bunuh satu orang. Cerita yang Nabi ditelan perut. Dia minta ampun kepada Allah SWT. Bukan dia melakukan dosa yang menyebabkan hilangnya, merosakkan nama dia, nama Rasul tu tak. Tapi mereka meminta ampun. Khalas. Mereka tergolong golongan yang mana mendapat kejayaan dunia akhirat. Jika ditanya kepada kalian yang mendengar, apa cara-cara nak bagi berjaya dunia akhirat? Ataupun orang tanya, nak bagi berjaya dunia macam mana? Ambil 3 ni. Diberi bersyukur, diuji bersabar. Apabila dia melakukan dosa minta ampun, ini kejayaan yang sebenar. Kalau orang kata nak kejayaan, hang kena ambil SPM, hang kena skor semua A, hang dosa pun tak apa. Ataupun hang tak syukur, hang kufur. Hang pandai, hang menega kaya tapi jadi pondan. Ataupun jadi melakukan kemaksiatan, mengajak orang melakukan kemungkaran. Maka itu bukan kejayaan, tetapi kehinaan bagi dia. Kejayaan bagi para syaitan. Mungkin di mata syaitan ni, mulianya dia. Bagus ni. Tapi di mata Allah itu hina. Tetapi kita tunjuk, bagi cerita ada kejayaan yang sebenar, yang mana mereka ni ditunjuk, diteladani oleh para nabi dan rasul. Mereka dah buat dah, kita kena ikut. Mereka diberi syukur, apabila diuji dia sabar, kemudian apabila dia melakukan dosa dia minta ampun. Itulah kejayaan yang sebenar. Taib. Kemudian dikatakan alam arsyadakallahu ta'ati anna al-hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amrullah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, ketahuilah arsyadakallahu ta'ati, semoga Allah SWT memberi ketaatan, petunjuk baginya. Okey, annal hanifiyyah millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah ini, hanifiyah bukan Hanafiyah. Hanifiyah. Millatu Ibrahim. Jalannya Ibrahim. Apa tu Hanifiyah? Kalau Hanafiyah tu mazhab Abu Hanifah. Kalau Hanifiyah itu jalan Nabi Ibrahim. Millatu Ibrahim Hanifah. Millatu Ibrahim Hanifah. Apa maksud Hanifah? Hanifah iaitu an ta'budallaha wahdah. Kamu menyembah Allah yang satu. Ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan Hanifiyah dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah itu mazhab Imam Abu Hanifah. Mukhlishan lahuddin. Ikhlas dalam agamanya. Maksudnya apa? Mereka mentauhidkan Allah SWT dalam sesembahan. Dalam keadaan mereka ikhlas dalam agama mereka. Wa bidzalika amrullah jami'an nas. Dan inilah perintah Allah kepada semua manusia. Wa khalaqahum laha. Dan tujuan diciptakan. Ini perintah untuk semua manusia. Tak kira lah Cina ke Siam ke Melayu ke Arab ke. Apa lagi orang Eropah ke orang putih ke orang kuning ke. Tak kira lah orang mana. Nama manusia ataupun jin. Inilah perintah untuk mereka. Untuk kita semua.
bahkan inilah tujuan diciptakan. Seperti mana firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Seperti apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku ataupun untuk mentauhidkan aku. Liya'budun ay yuwahhidun. Untuk beribadah kepada aku iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Sebab tu dalam banyak-banyak kitab fiqh, kitab sirah, yang paling penting kitab tauhid. Mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dari setiap benda, imma dengan doa, wa imma dengan sesembelihan, wa imma dengan nazar, wa imma dengan ibadah dan selainnya. Tawakal ataupun khauf, raja, semua tu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu taala. Inilah tujuan kita diciptakan dan inilah perintah kepada semua manusia. Dikatakan dalam kitab Al-Usul Thalatha, disyarah oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, mengatakan perintah yang paling besar, yang paling agung bukan solat, bukan haji, bukan puasa, bukan zakat tak. Iaitu mentauhidkan Allah. Larangan, benda yang paling Allah tak suka, larangan yang paling besar iaitu mensyirikkan Allah SWT. Jadi kita dah tahu tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan. Allah turunkan Al-Quran, Allah hantar Nabi. Tujuan dia bukan apa? Bukan suruh main tengok kasut Nabi tak. Bukan suruh main gantung capal Nabi tak, bukan. Tujuan hantar Nabi, tujuan turunnya Al-Quran untuk mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, kekasih Allah. Tugas kita apa? Menyayanginya, mencintai Nabi. Kenapa mencintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Ini tugas kita, dah cintakan Allah, kita ikut Nabi. Dan bila ikut Nabi, antaranya kita kena sayang kat Nabi. Kita meyakini Nabi itu ada karamat dia, karamat orang kata karamat. Karamat dia ni. Ada. Tapi karamat Nabi ni, orang mukjizat Nabi ni, bukan dari zat Nabi sendiri. Allah SWT yang memberi keizinan, memberi keberkatan. Ludah Nabi, darah Nabi, rambut Nabi, ayat liuk Nabi. Semua ini ada keberkatan. Bukan zat Nabi yang lahir keberkatan tak. Tetapi Allah SWT memberikan keberkatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT yang mengizinkan keberkatan kepadanya. Tapi kalau datang satu orang, Nabi SAW diberikan keberkatan dan keizinan untuk diberikan keberkatan kepada zat dia. Sehingga kalau ludah dia pun darah Nabi ada yang minum dan sebagainya. Rambut Nabi ada keberkatan, ada orang ambil rambut Nabi dan sebagainya. Kita tahu mana itu keberkatan. Sunnah. Nabi SAW tak pernah ingkar sahabat yang minum darah. Ada yang ayat liuk Nabi. Ada yang ambil rambut, tak pernah ingkar. Termasuk sunnah. Maka Nabi redha, Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Maka itu wahyu. Sekarang ni tiba-tiba dah Nabi itu keberkatan sebab Allah SWT izinkan. Allah memberi keberkatan kepada Nabi SAW. Tetapi sekarang ni datang satu orang yang mana dia kata dia ada berkat. Dia boleh pergi Mekah, maya maghrib kat Mekah, maya isyak kat rumah, tarawih dekat Jordan, merapu. Ataupun tarawih dekat mana-mana, Yaman ke, Dromot ke, mana. Ini semua ni merapu. Ataupun dia kata aku ni wali Allah, ayat liuk aku ni kena telan ni, pandai terus. Ataupun siapa minum darah aku, darah dia tu orang potong pun tak putih. Orang cucuk, orang nak bunuh pun tak boleh. Ataupun siapa ambil rambut aku tanam dekat kebun, tumbuh semua kebun, subak bukan main. Ini semua ni tak betul. Kalau kita nak kata tu syirik. Pasal apa? Dia kata Nabi ada keberkatan. Naam. Kita tahu mana Nabi ada keberkatan? Kita tahu mana kata Nabi itu ada keberkatan. Kita tahu dengan Al-Quran dengan Sunnah. Sekarang kita tahu mana kata Tok Syekh kita ada keberkatan. Keberkatan Tok Syekh kita apa? Mungkin dia tu orang soleh, doa dia tu makbul. Itu betul. Tapi nak kata sampai dia boleh, rambut dia ada keberkatan, ayak liuk dia, kalau minum ni bagus. Dulu kecil-kecil kita kalau kira nampak Tok Guru mengajak, kira nak cari cawan. Pasal apa? Oh cawan tu kalau minum tu bagus. Pandai ni. Ini mampu, ni tak boleh. Termasuk benda-benda yang khurafat. Jadi tugas kita diciptakan di dunia jin dan manusia iaitu untuk mentauhidkan Allah SWT. Ini termasuk dalil ataupun ayat ataupun bukti hujjah mengatakan di antara jin ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Dan di akhirat kelak
ada di kalangan manusia ataupun jin yang masuk syurga, dan ataupun yang mereka di kalangan manusia, jin atau manusia yang masuk ke neraka. Dan iblis termasuk golongan-golongan jin, dan dia tetap di neraka selama-lamanya. Kalau orang tanya, jin ada? Jin Islam ada. Ini dalilnya. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadat kepada Allah SWT. Dalil masuk syurga tak ada pun. Mana syurga? Orang yang beribadat kepada Allah, Allah beri apa? Allah akan bagi dia ganjaran. Apa ganjarannya? Pahala. Apa lagi Allah bagi? Allah bagi keampunan, rahmat. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mereka masuk syurga nanti dengan rahmatnya Allah SWT. Ini dalil. Okey. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العباد لا تسمى العبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. Okey. Jika kamu mengetahui sesungguhnya Allah SWT menciptakan kita, dia kata sesungguhnya Allah menciptakan kamu untuk ibadat, maka ketahuilah, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya ibadah la tusammal ibadah, ibadat ni tak dinamakan ibadat, ataupun tauhid ni tak dinamakan tauhid kecuali ibadat ni tidak dinamakan ibadat kecuali dengan tauhid. Ibadat tersebut tak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Seperti mana solat. Pasal apa dengan solat ni? Solat orang tak panggil tu solat kecuali dengan apa? Kecuali dengan taharah, kebersihan, menyucikan diri, kebersihan, penyucian. Apa dengan apa? Bukan dengan apa? Dengan pasir tak? Dengan air. Kata ada air baru tayamum. Okey, tak apalah. Solat tak dinamakan solat kecuali dengan taharah, kebersihan. Orang tak panggil tu sembahyang kecuali dengan ada wuduk. Kemudian fa idza dakhala syirk, jika masuk ke dalam itu syirik dalam ibadat tersebut, maka rosaklah ibadat tersebut. Macamlah sembahyang kalau masuk benda yang kotor seperti kentut ataupun kena apa-apa najis dan sebagainya, kencing ke apa ke, maka terbatal solatnya. Solat tak dinamakan solat kecuali dengan kebersihan. Dan solat apabila masuknya benda yang hadas, benda yang kotor, maka terbatallah solat tersebut. Sama dengan ibadah. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Bila masuknya syirik, maka rosaknya ibadah tersebut. Boleh faham? Jelas, simple. Ayatnya sangat jelas. Jadi tuan-tuan, bila sebut syirik ni, nanti kita akan bahas tentang syirik insya-Allah. Hari yang tertentu. Baik. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من خالدين في النار. Okay. Jika kamu mengetahui sesungguhnya syirik itu merosak ataupun menyebabkan terhapusnya amalan-amalan ataupun merosak tergugurnya ibadatnya tersebut, ataupun sesungguhnya ketahuilah syirik ini jika dicampur termasuk dalam syirik ini apabila dia masuk dalam ibadat, apabila dia bercampur dengan ibadat, maka tiga benda ni. Pertama, ibadat tersebut rosak, afsadaha, rosak. Yang kemudian wa ahbatal amal, maka yang kedua apa tu? Terhapus amalan-amalan mereka. Yang ketiga, wasara sahibuhu min khalidin finnar, dan dia termasuk golongan dengan sahabat kawan-kawan yang mana mereka terkekal di Jahannam. Okey. Sebelum kita pergi terus, kita cerita sikit pasal syirik, kemudian kita tutup insya-Allah. Bila kita sebut tentang syirik, asyirk. Mungkin orang dulu kita duduk mengaji kecil-kecil, kita ni kalau bab agama Islam ni, kita mengaji time waktu kita sekolah rendah ya. Kalau bab akidah pun syirik, ibadah, fiqh, apa dia lagi? Fiqh, sirah, tauhid. Hak tu lah. Kita kena sambung lagi sebenarnya tentang kesyirikan. Okey. Bila sebutan syirik, di sini dia masuk sebab syirik. Nanti dia akan lebih detail, dia akan bagi contoh-contoh. Okey. Syirik di sini
syirik yang bermaksud perkongsian. Syarikat ni dia ada rakan kongsi. Tak ada syarikat duduk seorang-seorang dia tak. Dia mesti ada rakan kongsi. Syarikah. Mereka berkongsi. Dalam Islam, dalam Al-Quran sebut syirik, dalam sunnah sebut syirik. Siapa melakukan syirik, mereka kekal di Jahannam, khalidina fiha abada, kekal di Jahannam selama-lamanya. Okey. Syirik terbagi pada dua. Satu, dosa besar. Syirik besar. Satu, yang kedua syirik kecil. Syirik kecil iaitu syirik besar iaitu jelas mereka melakukan sesembahan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar. Syirik kecil yang mana mereka melakukan satu amalan yang menyebabkan amalan tersebut boleh menyebabkan menjadi syirik besar, melakukan satu amalan yang mana boleh menyebabkan amalan tersebut dihantar kepada syirik besar, maka amalan tersebut menjadi syirik kecil. Contoh, orang riak. Riak ni contoh. Ni kalau kita tanya orang syirik kecil apa? Riak. Tu contoh. Nak faham syirik kecil. Kalau orang tanya syirik besar apa? Sembah selain Tuhan. Itu baru betul. Itu betul ya? Okey, syirik kecil ni orang yang melakukan dosa yang mana menyebabkan dosa itu dia hantar pada syirik besar ataupun penyebab menjadi syirik besar ataupun boleh menyebabkan melakukan syirik besar, maka perbuatan tersebut menjadi syirik kecil. Seperti apa? Seperti orang riak contohnya. Riak. Mereka melakukan satu perbuatan untuk mendapat keredaan manusia. Melakukan satu perbuatan yang soleh, sedekah, solat, haji dan sebagainya untuk mendapat pujian manusia. Melakukan selain Allah SWT. Ini orang panggil riak. Okey, kalau riak, kalau dia semayang, contohlah, dia semayang. Kemudian dia riak. Hari ni pertama dia riak, hari kedua dia riak, hari ketiga dia riak. Time dia semayang tu, tiba-tiba orang yang dia sayang tu, contohnya siapa, kita katalah bakal mentua dia ke, ataupun raja ke, Perdana Menteri ke, MB ke, YB mana-mana ke, duduk sebelah dia semayang pun, dia berubah hati, dia rasa nak tunjuk bagi bagus sikit lah. Kalau sujud dia dulu seminit lah, tak sampai seminit pun sujud. Dia teman kawan sebelah tu dia sujud sampai 5 minit. Kemudian apabila dia melakukan perkara tersebut, lama kelamaan boleh menyebabkan dia semayang untuk manusia. Ini syirik besar. Maka riak satu perbuatan, amalan, satu benda yang boleh menyebabkan menjadi syirik besar, maka riak ni menjadi syirik kecil. Sebab tu kita kata syirik kecil ni satu perbuatan yang menghantar pada syirik besar. Satu perbuatan yang menghantar pada syirik besar, maka perbuatan tersebut kita namakan syirik kecil. Kita berubat, kita kata, sakit apa? Kerja mana? Lagi apa? Kena gut. Lagi kenapa? Betul karang apa semua, hampir berubat ni. Memang lega kawan ni punya ubat, bagus. Dia kata tak kata insya-Allah. Pertama tidak ada adab. Kemudian kedua dikhatiri akan termasuk syirik kecil. Kenapa? Kalau dia kata kemudian orang faham, dia cakap memakan ubat tu sembuh insya-Allah, lega, tak kena ada penyakit tu. Maksud dia ubat tu memberi kesembuhan kerana Allah Taala, tapi dia tak sebut insya-Allah. Ini pertama, orang yang macam ni dia tak ada adab. Yang kedua, dikhatiri, takut-takut dia termasuk syirik kecil. Sebab apa? Orang yang faham, orang yang dengar dia cakap tu, kadang-kadang tak faham macam dia. Mungkin dia cakap lagu tu, dia tahu kata Allah yang bagi. Tapi orang yang dengar ni kata apa? Oh bagus ubat tu. Kira dia pun meyakini ubat tersebut boleh bagi kesembuhan. Ubat tersebut boleh memberikan kepada dia yang mana kesenangan. Benda tu boleh memberikan dia kemakmuran kepadanya, keselesaan. Ini syirik. Ini syirik. Maka boleh menyebabkan syirik besar. Maka ia termasuk syirik kecil. Contoh lain, takut hantu. Takut hantu. Tengok ni takut hantu, tengok ni takut hantu. Tengok apa pi keluar malam tak pergi patah balik pasal apa? Takut jenguai tak pergi kepala saja, jenguai apa tak pergi, takut hantu. Maka disebutkan para ulama, maka takut pada benda-benda yang gaib seperti menyebabkan ketakutan dia tu sehingga terhalang nak ibadah dan sebagainya, termasuk syirik kecil. Kerana apa? Takut pada hantu, mula-mula takut hantu ya. Lama-lama dia percaya hantu tu boleh bagi mudarat kepada dia. Hantu tu boleh bagi manfaat kepada dia. Kemudian dia pun hidang dengan pulut kuning, telur atas tu,
dia pun jamu lah. Pasal apa? Dia kata tak bagi dia kacau. Maka dia telah meyakini benda tersebut boleh memberi mudarat atau manfaat kepadanya. Ini syirik besar, maka takut pada hantu menjadi syirik kecil. Jelas. Okey, kemudian saya simpulkan. Syirik besar dan syirik kecil. Pelaku syirik besar sepakat tidak akan diampun dosanya di hari kiamat. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat, dia mati dalam keadaan tak sempat dia meminta ampun kepada Allah, maka dia kekal di Jahannam selama-lamanya. Tetapi pelaku syirik kecil, kalau dia mati dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat, maka dia diazab, tapi dia bukan kekal di Jahannam. Maka di akhir sekali saya akan sebut perbezaan syirik kecil dan syirik besar. Maka insya-Allah kita akan sebut di kuliah yang akan datang. Semoga ia bermanfaat. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada saya, pada hakikat dua-dua itu daripada Allah SWT. Maka tuan-tuan dah tahu benda-benda lagu ni, maka jangan duk kata dia buat syirik, jangan duk kata dia buat benda-benda yang mengarut, yang menyebabkan rosak amalan kita. Dan jangan lupa 3 benda yang menjadi orang yang berjaya. Kejayaan yang sebenar, yang mana bukan kejayaan orang yang boleh mengaji, dia ada harta semua, tetapi kejayaan yang sebenar, mereka apabila diberi, mereka bersyukur, diuji, mereka bersabar, melakukan dosa, mereka meminta ampun kepada Allah. 3 golongan ini, 3 perbuatan ini disatukan dalam satu jasad, maka dia termasuk orang-orang yang mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, semoga ia bermanfaat. Maka saya akhiri dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.